Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azri Zakwabi Ahmad, S60373. Pada hari ini saya akan membincangkan mengenai konsep insan di bawah tajuk menangani masalah zina dalam masyarakat menurut perspektif Al-Quran dan Sunnah. Gejala sosial dalam masyarakat sekarang, khususnya Malaysia, pada satu tahap yang amat membimbangkan. Antara gejala sosial yang amat menakutkan yang pernah dilakukan oleh umat terdahulu dan juga pada zaman jahiliyah adalah berzina. Berzina ini adalah persetubuhan antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan pasangan suami isteri. Zina adalah perbuatan keji yang diharamkan oleh Allah SWT. Tidak menjaga pandangan antara punca atau faktor utama terjadinya zina, kerana mustahil ia berlaku sekiranya lelaki atau perempuan menjaga pandangannya daripada melihat perkara yang dimukai oleh Allah SWT. Dan dialah yang selalu menyaksikan dan memperhatikan amal perbuatan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Nur ayat yang ke-30, yakni kulli mu'minina ya'udduna min absarihim wa yahfuzuna furujahum zalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Artinya, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah kamu menahan pandangan dan memelihara kemaluan, yang demikian adalah lebih suci daripada mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka buat. Menurut Nur Azab Abdul Aziz dan Cik Zainah Sa'ari, pornografi boleh membawa kepada ketagihan seksual yang buruk dan tidak normal. Hal ini adalah disebabkan penonton pornografi akan beraksi berdasarkan apa yang dilihat, berfantasi dan akhirnya akan membuat keputusan yang merosakkan seseorang itu. Jelasnya, pengaruh pornografi ini boleh mendorong penonton melakukan hubungan seks. Dalam kajian Malaysia, kebanyakan pelajar universiti, remaja dan kanak-kanak telah terdedah kepada aktiviti pornografi tersebut. Selain itu, akal fikiran juga membawa faktor kepada mendekati zina. Dorongan atau keinginan yang mendorong akal fikiran tidak akan melebihi keinginan yang ada di dalam hati sanubari ini. Oleh yang demikian, datangnya syariat, datangnya kemaslahan dunia akhirat bergantung kepada akal dan fikiran juga. Semakin anggun dan tinggi akal fikiran, semakin sempurna dan berguna kepada seseorang tersebut untuk menyumbangnya ke arah berlakunya perzinaan dan mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu ini, dia akan menggalakkan seseorang itu supaya tidak menjaga batas dan aurat serta tutur kata yang boleh menyumbang ke arah berlakunya zina. Jadi, jenayah zina ini dia boleh berlaku dalam masyarakat semakin berleluasa. Kesannya telah menimbulkan banyak kes-kes jenayah seperti pembuangan bayi, sumbah maram, pengguguran janin, kelahiran anak yang tidak sah dan sebagainya. Fenomena ini menyebabkan berbagai pihak telah cuba dari semasa ke semasa mencari jalan penyelesaian terhadap masalah ini. Maka usaha mencegah perbuatan yang membawa kepada perzinaan perlu dilakukan secara serius. Allah SWT telah meletakkan zina adalah sebagai dosa besar dan menjejaskan kemuliaan, keturunan, kesucian dan kehormatan diri. Jadi firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32, wala taqrabuz zina innaka kana fa'ishatu wassa'a sabila. Yakni maksudnya, dan janganlah kamu untuk menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yakni membawa kepada kerosakan. Allah SWT juga telah menjelaskan tentang kejinya zina, kerana kalimah fahisyah bermaksud perbuatan keji atau kotor yang sudah mencapai tingkat tinggi dan diakui kekejiannya oleh setiap orang yang berakal. Kemudian zina ini juga seburuk-buruk jalan kerana merupakan jalan kebinasaan, kehancuran
dan juga kehinaan dunia dan azab di akhirat, yakni Ibnul Qayyum ayat 2007. Dalam Al-Quran, Allah SWT secara jelasnya menyebut bahawa amalan mengerjakan solat dapat mencegah seseorang itu daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna solatan tanha anil fahsyahi wal munkar. Maksudnya, sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan juga mungkar. Bukan dengan hanya kita menunaikan solat sahaja, tetapi ada juga beberapa cara untuk mengatasi masalah ini, dengan antaranya berpuasa. Jadi berpuasa ini mampu mengawal hawa nafsu daripada terjebak ke lembah perzinaan, dan disebut secara khususnya oleh Rasulullah SAW. Maksudnya, wahai sekalian pemuda, di antara kalian juga mempunyai kemampuan, dan maka hendaklah ia menikah, kerana menikah itu dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab ahli itu dapat merendahkan nafsunya. Riwayat Al-Bukhari 4678, Kitab Al-Nikah. Kesimpulannya yang kita dapat dalam konteks ini, terdapat jalan-jalan penyelesaian terhadap masalah zina ini, iaitu dengan tidak mendekati pintu-pintu atau perkara yang boleh membawa kepada zina, sebagaimana dalam Al-Quran telah menjelaskan, iaitu melarang umatnya mendekati zina kerana bagi mengelakkan bahayanya zina ini. Ini adalah kerana kajian maksiat zina adalah kejahilan dan kurangnya kesedaran terhadap faktor-faktor yang menjadi punca kepada perlakuan zina ini. Ilmu dan kefahaman ini boleh didapati melalui pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Quran serta penyebarannya dalam masyarakat kita. Maka dengan memahami semua perkara ini, diharapkan semua pihak, tidak kira tua muda, perlu memainkan peranan masing-masing sebagai usaha untuk kita bagi mengengkang masalah zina ini dalam masyarakat kita. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih.